أرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Sahabat ukhuwah yang diridhai Allah, yang dirindui Nabi SAW, yang sangat-sangat saya kasihi. Alhamdulillah, terafakkan ketinggian kesyukuran kita kepada Allah atas limpah kurnia Allah kepada kita, rahmat dan nikmat negara yang aman sentosa. Selamat hari kemerdekaan. Alhamdulillah, kita merdeka tanpa penjajah. Kita bebas makan minum, kita bebas beragama. Alhamdulillah. Cuma yang belum merdeka adalah jiwa. Jiwa kita yang masih dijajah oleh syaitan, yang mana kadang-kadang dia bebas berterbangan dengan bisikan syaitan, dan kadang-kadang dia terpenjara dengan kurungan iman. Itulah jiwa kita yang masih lagi dalam jajahan. Kita masih dalam peperangan, berusaha hari demi hari untuk membebaskan jajahan syaitan. Tetapi walaupun kadang-kadang kita tewas, namun tewas orang beragama tak jauh. Sesatnya tak jauh. Dia tahu jalan pulang. Sesat orang beragama, dia tahu jalan pulang. Dia rasa macam dah lama dah aku ni macam ni. Dia tahu kembali. Alhamdulillah. Sebab tu kita kata, sekurang-kurangnya basic kita ni, kenal jalan menuju Allah dan tahu itu jalan menuju syaitan. Bila kita tahu, aku ni dah banyak tak betul. Dah banyak seleweng. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Walaupun kita tak bijak sana, bijak sini, tapi bolehlah bijak tang ni saja. Tak bijak sana, bijak sini, bijak tang ni saja. Yang itulah yang mampu kita adakan. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung surah tafsir kita, surah An-Nisa, sambungan ayat ke-87. InsyaAllah sambungan ayat yang ke-87, yang mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat berbunyi, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Kita ambil ayat 87 dahulu, yang mana ayat ini seolah-olah ayat penutup bagi ayat yang terdahulu yang kita baca tentang may yashfa' syafa'atan hasanatan. Barang siapa yang memberi syafaat yang baik, maka baginya balasan yang baik. Siapa yang bagi pertolongan pada kejahatan, maka baginya juga kejahatan. Kemudian Allah Ta'ala cerita pula, wa idza tahiyyatuhum huyyitum bi tahiyyatin. Cerita pasal salam, kalau hampa hormat ke orang, cara macam mana penghormatan, dengan sebaik-baik penghormatan itu, maka balaslah dengan kehormatan yang baik. Maka disertakan tentang bab salam, apabila kita memberi salam kepada orang, yang mana salam kita itu, orang yang memberi salam dapat 90, yang menjawab dapat 10. Tetapi wajiblah si menjawab salam itu wajib menjawab salamnya dengan kehormatan. Semua dengan salam ni maksudnya sejahtera, keselamatan, kebaikan, pertolongan, segala penghormatan itu tak lain dan tak bukan, semua mai daripada siapa? Allah. Ayat ni penutup. Allahu la ilaha illahu. Semua kebaikan dan abang, semua penghormatan yang kita dah baca, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, kan? Segala kebaikan, tahiyat, penghormatan, keberkatan, kebaikan, kesejahteraan, semuanya lillah, daripada Allah.
kepada Allah. Mai daripada Allah dan kembali kepada Allah. Yang mana dia kata Allah itu tidak ada Tuhan selain dia. Allahu la ilaha illa hu. Hu itu dikembalikan kepada dia. Tak ada dah segala pengucapan, segala pertolongan, segala kebaikan. Semuanya dia kata mai daripada Allah. Dia ni siapa dia? Dia Allah lah. Dialah yang kata, hampa takkan dapat kesejahteraan, hampa takkan dapat kebahagiaan, hampa takkan memperoleh pertolongan kecuali daripada Allah. Ayat ini mentaukidkan, menguatkan kata-kata di atas. Kalau hampa nak tolong orang pun, kena minta tolong dekat Allah dulu. Ya Allah, aku nak buat sekian-sekian pertolongan. Minta dipermudahkan urusanku, ya Allah. Minta kepada Allah dulu. Kita nak buat apa-apa juga tindakan kebaikan. Kita kena wajib minta pertolongan daripada Allah terlebih dahulu. Barulah boleh kita lakukan. Jikalau tidak, perbuatan kita itu disertai dengan syaitan. Na'udzubillah. Sebab tu kalau kata di kalangan para ulama dahulu, mereka setiap perbuatan itu akan mereka dahului dengan solat istikharah. Nak minta tolong kepada Allah, minta tanya kepada Allah. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kita baca tadi, dia kata dia ni menghimpunkan, dia akan mengumpulkan kita pada satu masa. Dia kata yaumal qiyamah, pada hari kiamat yang la raiba fi, yang memang tak ragu-ragu lagi. Barang siapa yang ada keraguan dalam diri dia, maka ketahuilah kita balik pada Allah nanti, satu benda yang akan kita harap sangat-sangat, syafaat. Syafaat daripada Rasulullah. Syafaat daripada amal kebajikan yang kita buat di dunia. Kita akan dapat di sana nanti. Tapi segala syafaat tu, kalau Allah izin, baru dapat. Kalau kata dia tak bagi, tak dapat. Jadi melalui baginda sallallahu alaihi wasallam pun kita mengharap daripada pertolongan Allah juga. Walaupun Rasul itu kekasih Allah, kerana Rasul itu juga mengharap kepada pertolongan Allah. Dia kata siapalah lagi yang lebih benar daripada Allah ni. Di mana kita akan dikumpulkan, dihitung, dihisap semua segala syafaat dan perbuatan kebaikan ni di hadapan Allah Ta'ala. Allah lah yang akan meletak kita di mana-mana. Bermakna kita ni hidup penuh dengan penyerahan kepada Allah atas setiap tindakan. Maka bertindaklah atas tindakan yang wajar dengan dorongan iman. Nescaya keputusan yang akan kita perolehi di akhirat nanti adalah keputusan yang terbaik. Kemudian Allah Ta'ala cerita pada ayat yang ke-88. Kata Allah, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Kata Allah, mengapa kamu menjadi dua golongan? Kita baca dulu. Kenapa kamu menjadi dua golongan? Ini menghadapi kaum munafik itu. Padahal Allah telah menjerumuskan mereka. Apakah kamu hendak memberikan petunjuk orang yang telah disesatkan oleh Allah? Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka sekali-kali tidaklah akan engkau dapat untuknya satu jalan pun. Ayat ni ada asbabun nuzul dia. Ada sebab turunnya. Baik. Di antara peristiwa hijrah Nabi SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Saya dah cerita berkali-kali tentang peristiwa hijrah Nabi ni. Selepas 4 tahun sahabat pertama berhijrah, baru Nabi pergi. Sahabat pertama siapa dia? Mus'ab bin Umair. Selepas 4 tahun, Nabi tunggu sampai turun ayat perintah agar Nabi pindah. Walaupun mula-mula sekali perintah suruh berpindah ke Habisyah tu, Nabi rasa nak pindah. Tapi Allah Ta'ala tak bagi. Sampailah kepada satu tempoh yang ditetapkan. Selepas 4 tahun Mus'ab bin Umair dihantar ke bumi Madinah, barulah Rasulullah dapat keizinan daripada Allah nak pindah. Kemudian bila Rasulullah dapat keizinan, Rasulullah ajak semua saki baki
yang berada di bumi Mekah berpindah ke Madinah. Ajak semua keluar. Namun di kalangan orang Islam penduduk Mekah ada yang tak mau ikut. Tak mau ikut berhijrah. Sebab salah satunya sayang kepada harta benda. Sayanglah nak pergi, kita ada rumah, kita ada tanah, kita ada ternakan, kita ada ladang. Sayang nak tinggal harta benda. Ha? Kalau nak terus duduk di situ, kena bersubahat dengan musyrikin. Jadi Rasulullah kata tinggal. Ni kata orang yang nak berhijrah ni di jalan Allah, dia kena rela untuk meninggalkan kesedapan dunia. Dia kena rela. Nah, macam kita lah. Nah, satu ketika dulu mungkin kita pernah lara. Nah, apabila kita nak berhijrah, kita terpaksa buang kasut tumit tinggi. No? Kita terpaksa buang baju hak jarang-jarang, baju hak ketat-ketat, terpaksa buang. Kita terpaksa tutup perhiasan kita yang mewah-mewah, yang besar-besar. Kalau dulu kita boleh pakai rantai di luar tudung. Dah pakai siap elok tudung cantik, dia kena sarung di luar. Tidak, orang tak tengok. Kalau dia pakai baju tangan panjang pun dia akan bubuh gelap besar dia di luar. Nah, dia mungkin akan susun penuh jari. Tapi bila dia dah berhijrah ke jalan Allah, dia terpaksa buang segala perhiasan kemewahan dia terpaksa buang. Baju dia yang lilak-lilak pun dia tak rasa tak patut dia pakai dah. Tambah nak main kuliah. Kalau hang pakai melak-melak tu dah. Dia terpaksa buang tudung dia hak yang mahal-mahal. Terpaksa buang. Dia kena cari hak yang labuh-labuh. Jadi yang dikatakan orang yang nak berhijrah ke jalan Allah ni, dia kena sanggup berkorban meninggalkan kemewahan dia. Di kalangan penduduk Mekah yang mengaku Islam kepada Rasulullah, bila Rasulullah ajak jom kita pindah, Allah dah perintah suruh semua muslimin yang berada di Mekah berpindah. Ada sebahagian kelompok yang kaya-raya tak mau pi, sayang nak tinggal harta. Tak apa dia kata, tak apa Muhammad, ambil dulu. Nanti kami pi, jangan risau tentang akidah kami. Kami pandai jaga. Ada juga golongan yang miskin. Tak boleh nak pi sebab memang tak ada perbelanjaan langsung. Nak pi nak bawa bekal pun tak ada. Ada ni kata ada dua golongan yang tinggal di Mekah secara mukmin. Mereka beriman, beragama Islam, tapi tinggal di Mekah. Ada dua jenis golongan ni. Satu, dia mengaku Islam, bai'ah depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tak sanggup tinggal harta benda. Bila Rasulullah ajak, tak apa, pergi dulu. Tak apa, nanti kami pergi dulu. Macam bahasa kita lah. Tak apa, pergi dulu pelan-pelan, nanti kami ikut belakang. Sebenarnya mereka tak mau pergi. Bila Rasulullah pergi, mereka nanti jumpa dengan musyrikin Mekah. Mereka nanti kata, sebenarnya kami tak Islam pun. Tapi dah depan dia, kami mengaku pilah. Nah, jadi sebab tu kami tak ikut dia. Ni yang kata puak munafik. Puak munafik. Hak yang orang-orang yang fakir ni, dia kena pi, dia kata dia nak pi. Cuma, lambat sikit. Kami akan datang juga dalam keadaan yang cukup bekalan dalam perjalanan. Bimbang kok jalan sekejap tak ada apa nak makan. Sekurang-kurangnya ada bekalan dalam perjalanan. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, ini ayat sebagai pujukan. Nabi tunggu lah bila sampai di Madinah. Nabi tunggu puak ni tak main-main. Lepas tu, mereka hantar surat kepada Nabi. Jangan risau, kami masih lagi dalam pegangan keimanan. Kami masih lagi beriman. Kemudian, peperangan yang pertama, peperangan apa? Badar. Berlaku peperangan yang pertama di bumi Madinah. Mereka berkelompok, mereka bersekutu dengan puak-puak musyrikin. Orang Islam yang ada di Mekah ni bersekutu dengan puak-puak musyrikin. Inilah yang dinamakan munafik. Nah, Rasulullah dapat khabar. Nah, sekian orang Islam yang tak main tu rupa-rupanya mereka bersekutu dengan puak-puak musyrikin
Quraisy memerangi Nabi SAW. Walhal daripada mengaku mereka beriman. Turun ayat ni. Nah, Allah Ta'ala tanya, "Famalakum fil munafiqin?" Mengapa kamu menjadi dua golongan menghadapi kaum munafik? Sebab apa? Sebahagian daripada golongan di Madinah yang orang Islam dia kata, tak apa Rasulullah. Mereka ada di sana, mereka orang kaya. Mereka akan boleh pujuk orang-orang musyrikin ni, ajak masuk Islam, ikut sama-sama dengan kita. Rasulullah kata, aku tak percaya dah. Nah, aku tak percaya kerana mereka di antara pembekal ataupun memberi perbelanjaan kepada musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy ni bila mereka nak berperang dengan tentera muslimin di Madinah, mereka kutip seluruh harta penduduk-penduduk Mekah. Yang bagi sama adalah orang Islam yang ada di Mekah yang kata banyak harta tu. Jadi adalah pertolongan yang diberikan oleh orang Islam di dalam peperangan Badar untuk tentera musyrikin. Okey, perumpamaan ini macam kita bagi derma untuk orang yang bukan Islam buat rumah ibadah. Kiasan ni. Kalau kata kita bagi sedikit daripada perbelanjaan ataupun infak kita kepada orang yang bukan Islam untuk bina rumah ibadah, perumpamaan macam munafik inilah. Nah, mengaku Islam dalam masa yang sama dia berbelanja untuk kesenangan orang-orang bukan Islam. Rasulullah kata aku tak percaya. Sebahagian sahabat kata boleh percaya ni. Boleh pakai ni. Nah, itu yang Allah Ta'ala tegur ni. Hampa sampai berpecah dua. Nah, hampa sampai berpecah dua. Kawan ni memang tak boleh berjaya. Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Salam di antara munafik Mekah yang tak mai lagi sebab sayang nak tinggal harta. Dia kata aku bukan ikut Muhammad pun. Tapi depan dia saja mengaku kilah. Nah, jadi ayat ni turun Allah Ta'ala nak cerita tentang perangai mereka ni. Dia kata, "Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila." Kata Allah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka sekali-kali tidaklah engkau dapat untuknya satu jalan pun. Hang takkan jumpa. Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, orang ni memang dah sesat. Bila dah sesat, hang tak usah buat macam mana lah, dia takkan jumpa jalan pulang. Sebab tadi saya sebut, sesat orang berilmu ini dia jumpa jalan pulang. Dia tahu jalan nak balik. Tetapi kalau sesat si jahiliah ni, dia tak tahu punca jalan macam mana nak kembali. Walaupun pergi jauh, kalau orang ada ilmu, dia akan tahu jalan nak balik. Dia kata besar pemain jalan ni. Tahu jalan ni. Tak apa insya-Allah. Lambat-lambat kita jumpa juga jalan pulang. Tapi kalau orang jahil ni, dia takkan jumpa, maka dia akan, ataupun kita panggil bahasa yang lebih mudah kita faham, sesat melarat. Yang Allah Ta'ala sebut, falan tajidalahu sabila. Engkau takkan temui lagi jalan untuk mereka kembali. Inilah asbabun nuzul. Ayat 88 Allah Ta'ala nak cerita perangai mereka tu. Okey. Kemudian kita tengok dalam rentetan sejarah yang dikatakan orang tak boleh kembali ke jalan Allah kalau dia sesat dalam jahil. Dia tak jumpa jalan kembali pada Allah. Seorang sahabat Nabi SAW yang digelar dengan satu gelaran pedang Allah yang terhunus. Siapa dia? Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid. Dia di antara sahabat yang masuk Islam agak terlewat. Tahun ke-8 Hijrah. Lama tu. Rasulullah dah duduk 8 tahun di Madinah. Dia baru masuk Islam. Diikuti oleh Amr bin As. Ini dia apa ni? Di antara panglima-panglima perang yang selalu melancarkan peperangan kepada muslimin yang berada di Madinah. Bila mana termeterai perjanjian Hudaibiyah, maka Khalid Al-Walid, Amr bin As, Sa'ad bin Ubadah, di antara sahabat yang mai daripada bumi Mekah, naik kuda,
berjumpa dengan Nabi SAW, mengaku Islam. Nah, terus bai'ah di hadapan Nabi SAW. Dan di antara perkataan Khalid Al-Walid yang pertama, dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni dah sesat terlalu jauh. Aku dah sesat terlalu jauh. Berapa ramai muslimin yang aku bunuh, yang tewas di tangan aku. Hari ini aku nak tanya satu je. Bolehkah Allah dan Rasul mengampuni seluruh dosa-dosaku?" Itu yang Rasulullah kata, orang yang bertaubat daripada segala dosa, maka dia ibarat seperti tidak ada dosa. At-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat daripada segala dosa, maka tidak ada dosa baginya. Tapi dengan syarat Rasulullah kata, hang kena pindah duduk di Madinah. Tak boleh balik dari Mekah. Sebab apa? Kita ni kalau kita berhijrah, kata Rasulullah, jangan kawan dah dengan orang yang munafik tu. Kalau kawan dengan orang munafik, contoh kita kata, aku nak ajak mereka ke jalan Allah. Sebenarnya kita bimbang, kita seorang, mereka 5. Takut kita ikut balik. Takut kita ikut balik. Sebab tu Rasulullah kata kepada Khalid Al-Walid, jangan pindah. Jangan berkawan dah dengan mereka. Jangan bersahabat dah dengan mereka. Mai balik, ikut kami yang berada di bumi Madinah. Kita tengok ayat yang ke-89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Maka jikalau kamu ingin, mereka ingin jikalau kamu kafir pula sebagai mereka kafir, maka jadilah kamu bersamaan. Sebab itu janganlah kamu ambil mereka menjadi sahabat-sahabat sehingga mereka pun berhijrah di jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu dapati mereka. Dan janganlah ada yang kamu ambil mereka jadi sahabat dan jangan seorang pun jadi pembantu. Nabi pesan, bila dah hang keluar daripada kelompok musyrikin ni, hang jangan pergi kawan dah dengan dia. Jangan kawan dah dengan dia. Baik. Kita mungkin pernah diuji dengan beberapa kesusahan. Di sebalik kesusahan itu, kita dihadirkan beberapa orang kawan yang suka main bomo. Dia ajak kita buat syirik. Jom, dia kata, kita pergi berubat dekat sekian orang. Orang ni pandai, orang ni boleh kalau dia buat menjadi. Tapi kena jumpa dia lah. Kita diuji dengan kesusahan. Kita kata tak maulah benda ni syirik, kita tak mau buat. Tak, dia kata tak apa. Sekali ni ya. Kali ni aku dah buat dah. Memang menjadi. Kan kita ada bisikan syaitan yang saya sebut minggu lepas di dalam kuliah Hidayatul Sibyan. Di dalam diri kita ada khatir syayatin, lagi satu ilham mulhim. Sebenarnya ada 5, tapi kita ambil 2 ni. Khatir syayatin ni bisikan syaitan. Yang kedua itu ilham mulhim, ini bisikan malaikat. Malaikat kata jangan buat benda ni syirik. Tapi bisikan syaitan, khatir syaitan ni dia akan kata, buatlah ikhtiar sekali lalu sudah. Lepas tu kita bertaubat. Terpesona dengan pujukan sahabat yang Allah Ta'ala kata jangan kawan dah dengan orang macam ni. Terpesona ikut buat. Buat dengan izin Allah juga. Jadi benda tu. Kalau kata hak yang kita susah tu selesai masalah tu. Allah Ta'ala nak bagi istidraj. Kita pun terpaut hati. Betul lah. Baguslah dia tu. Bermulalah episod musyrikin kita. Pasal apa? Ni yang Allah Ta'ala sebut. Kalau dah kita tahu dia tu musyrik, jangan kawan dengan dia. Malahan dia terkenal kata dia tu memang kuat bomo. Kuat sungguh. Silap sikit. Dah hang tahu macam tu, pasal apa hang pergi berkawan dengan dia? Syaitan ni dia memang tunggu peluang aja.
Dia nak ambil peluang melalui susah kita. Bila kita susah, dia akan ambil peluang. Kita pun, orang susah ni, dia fikiran dia setek. Dia nak cari jalan keluar mana yang mudah. Ha? Tak saya ingat banyak lah dia kata. Buat bila buat sekali buat. Sekali buat Allah bagi keizinan. Pasal apa Allah bagi izin? Ujian ke atas iman. Yang tu kita kena ingat. Kata Allah jangan buat kawan dekat depan ni. Dan inilah yang Rasulullah pesan kepada Sayyidina Khalid Al-Walid. Jangan balik dah. Walaupun Walid bin Mughirah, bapak dia tu. Nah, ada di Mekah tu. So balik dah, kata Rasulullah. Tambah balik pergi dekat mak ayah pula bukan Muslim, masih lagi musyrik kan. Nah, dalam keadaan tu Rasulullah bimbang. Nah, dia ikut mereka, bukan mereka ikut dia ikut mereka. Jadi Rasulullah pesan kepada Khalid Al-Walid, jangan patah balik dah. Jadi Alhamdulillah, dia berjuang di jalan Allah dengan perjuangan yang begitu hebat. Sampailah habis Rasulullah wafat, dia masih meneruskan perjuangan sampai kepada zaman Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab. Dan dia wafat pada zaman Sayyidina Umar. Maaf saya silap sebut. Abu Bakar As-Siddiq. Dia wafat pada zaman Umar Al-Khattab. Ketika hari dia nak wafat ni, Khalid Al-Walid ni dia ada di tempat tidur dia. Dia kata, kalau hampa tengok pada jasad aku, dia kata tak ada sejengkal pun ruang yang tak kena pedang, yang tak kena lembing, yang tak kena panah. Tak ada ruang. Maksud dia, tak ada kulit yang licin pun. Semua berparut. Parut apa? Parut berperang di jalan Allah. Cita-citaku satu. Nak mati di jalan Allah. Tapi Allah tak izinkan. Dia kata, hari ni aku tenat sangat, dia kata. Dan untuk yang memandikan jenazah aku nanti, dia kata, jangan lebih daripada 4 orang. Nah, jangan lebih daripada 4 orang. Aku bimbang segala aib yang terdapat pada badan aku ni dilihat. Sebab badan dia kata tak ada sejengkai pun yang licin kulit dia. Semua ada parut. Nah, semua ada parut. Kesan daripada tikaman, torehan, belahan, nah, tusukan, pedang, tombak, lembing dan sebagainya. Dia kata namun walaupun dia pernah kena di dalam perang Uhud, dia kena paling teruk dengan tentera muslimin. Nah, masa perang Uhud tu dia tak Islam lagi. Dia mula Islam dalam peperangan Fathu Mekah tu. Perang Khandaq pun dia tak Islam lagi. Nah, tapi bila dia masuk Islam, dia berjuang habis-habisan. Dengan sebab apa dia kata, bila aku dah tak boleh balik kampung, Rasulullah kata tak usah balik dah. Nah, dia kata aku boleh balik pada tahun Fathu Mekah. Nah, yang mana bila setiap kali aku cabut pedang, Rasulullah kata kalaulah Khalid Al-Walid menghunuskan pedang dia, dia takkan simpan selagi leher musyrikin dia tak sembelih. Dendam dia kepada musyrikin kerana mengajar dia arti sebuah kesesatan hidup. Itu dia berpegang pada ayat ni, aku takkan jadikan mereka sebagai sahabat. Nah, tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu dapati mereka. Jumpa, tawan, bunuh. Nah, jangan ada yang kamu ambil mereka jadi sahabat dan jangan seorang pun jadi pembantu. Tak usahlah buat kawan. Puak munafik ni janganlah buat kawan. Yang kita rasa sedih bila kita berkawan dengan dia, kita sayang dekat dia, kita luah segala masalah dekat dia, kita curah segala kasih sayang dekat dia. Bila dia mengkhianati kita, kita paling sedih. Dan kesedihan itu boleh membawa kepada kebinasaan dalam diri kita. Orang kata kecewa yang teramat sangat. Jadi kata Allah, lebih baik jangan kawan terus. Jangan ambil buat sahabat pun. Bila dah hang kenal dia, cubalah jauhkan diri. Bimbang kita terikut dengan perangai dia. Ni yang maksud ayat yang ke-89. Kemudian Allah sebut lagi, illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq
أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Kecuali orang-orang yang sampai mereka kepada satu kaum yang di antara kamu dengan mereka ada satu perjanjian. Atau mereka datang kepada kamu padahal sempit dada mereka buat memerangi kamu dan memerangi kaum mereka. Dan jikalau Allah menghendaki, nescaya dia menangkan mereka atas kamu. Lalu mereka perangi kamu. Maka jika mereka tinggalkan kamu, iaitu tidak mereka memerangi kamu, dan mereka tawarkan kepada kamu perdamaian, maka tidaklah Allah mengadakan satu jalan buat kamu ke atas mereka. Okey. Ayat ni turun cerita pasal Khalid Al-Walid dan Amr bin As. Pada awalnya Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, jangan ambil orang munafik buat sahabat. Tapi kalau dia mai dekat kita, orang-orang yang sampai kepada kamu, kepada satu kaum yang mana kata Allah itu, daripada buat perjanjian. Baik, kita tengok di antara perjanjian Hudaibiyah. Salah satu di antara perjanjian Hudaibiyah mengatakan orang Islam yang masuk kafir, maksud dia yang murtad. Nah, orang Islam yang murtad, yang belum umur dia sampai 18 tahun, maka orang Islam tak boleh ambil balik. Nah, orang Islam boleh ambil balik umur kalau tak sampai 18 tahun. Tapi kalau lebih daripada 18 tahun, bebas. Bagi dia. Bagi dia murtad. Orang Islam tak boleh buat apa tindakan. Itu perjanjian yang pertama. Yang kedua, kalau orang kafir, sama ada umur dia sampai 18 tahun atau tak sampai 18 tahun, kalau dia masuk Islam, mak dia ambil dia balik, kena bagi kat mak dia balik. Nah, kalau kata dia tak mau pergi, barulah boleh ikut Islam. Jadi mana kalau orang Islam, kena bagi balik. Kalau orang kafir, kena bagi balik. Kalau orang Islam, biar. Bagi murtad. Perjanjian ni yang Rasulullah terpaksa tanda tangan. Nah, Sayyidina Ali marah pada perjanjian ni. Berat sebelah dia kata. Kalau kata orang kafir yang mai ke Madinah tak cukup umur, mak dia ambil balik, boleh bawa balik. Tapi kalau orang Islam tak cukup umur pergi, tak boleh ambil balik. Pasal apa Rasulullah tanda tangan? Kalau kata orang kafir mai masuk Islam, yang umur dia lepas daripada 18 tahun, mak pak dia nak ambil balik tapi dia tak mau pergi, baru tak payah ambil. Kalau orang Islam suruh balik juga. Perjanjian ni tak boleh pakai, dia kata. Perjanjian ni tak boleh pakai, kata Sayyidina Ali. Rasulullah kata, tunggu dulu. Sabar dulu. Daripada hulur perdamaian dekat kita, daripada janji, tahun ke-7 Hijrah Rasulullah pergi nak buat umrah, daripada janji, tak samai. Tahun depan baru ramai. Kalau tidak, orang kena sembah berhala. Rasulullah kata, aku tak mahu sembah berhala. Aku nak sembah Allah. Aku tak mahu sembah. Kami main 2,000 orang ni. Kami nak sembah Allah. Kami nak tawaf menunjukkan ketaatan kepada Allah. Kami nak sa'i di Safa dan Marwah menunjukkan ketaatan kepada Allah. Bukan kami nak sembah berhala yang ada di atas Kaabah dan juga yang diletakkan di atas Bukit Safa dan Bukit Marwah. Yang kata dia letak Lata dan Uzza tu nak bagi menikah tak boleh-boleh tu. Sekok Lata, sekok Uzza diletaklah di atas Bukit Safa, Bukit Marwah. Yang mana dulu kalau kita buat sa'i, kita sunat pijak tau batu lah ni, dia tak bagi dah. No? Di antara satu tanda pijak batu di atas Bukit Safa tu, Bukit Marwah. Baru ni pandemik ni dia pagak. Kalau dulu dia biak, tapi lah ni dia pagak juga. Pasal orang duk semayang di atas batu tu. Mana ada syariat solat? Tak ada semayang sunat buat atas batu tu, tapi dia pakai semayang. Kemudian bila orang yang tak ada ilmu ni tengok, dia pun semayang apa? Semayang sunat sa'i. Pakat-pakat semayang pula. Tengok Allah, orang Malaysia pun ada. No?
Kan bila saya buat jemaah nanti tengok. Lepas sembahyang apa Ustazah? Sembahyang sunat saya. Oh kita pun kena pergi sembahyang lah. Tak boleh. Nah kita tak ada. Jadi lah ni ambil hang. Arab Saudi dia pagar pergi. Tak payah jejak dah. Sebenarnya simbolik kita jejak tu. Jejak kepala Lata dengan Uzza lah. Bukan nak sembah. Pergi pijak lah pergi. Tapi lah ni dia dah pagar dia bubuh cermin tu. Tak payah pijak dah siapa pun. Tapi mungkin katanya hak yang di maruah tu dia buka balik. Wallahualam dah. Wallahualam. Kau sukalah dia pernah buat macam mana pun dah. Okey. Kemudian bila mana Rasulullah patah balik. Tak boleh buat umrah tu dia patah balik. Tak sampai sebulan. Tu yang kata Khalid Awali ikut ni. Dia dengan Amr bin As. Ikut Nabi SAW. Kembali ke Madinah. Seorang lagi sahabat yang ikut. Osman bin Talhah. Dia pun ni di antara pengikut-pengikut kuat musyrikin Quraisy. Sampai kira Rasulullah panggil dekat dia. Pedang Allah yang terhunus. Kalau dia cabut pedang tu, tunggulah kepada siapa yang dia nak penggal. Dia mai jumpa Rasulullah pun. Dia pun mai 3 orang lah. Khalid al-Walid, Amr bin As, Osman bin Talhah. Dia dalam keadaan pedang dia yang tercabut. Jadi bila dia nak jumpa dengan Rasulullah, kan saya beritahu Rasulullah ni dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang sentiasa menjaga keselamatan baginda. Lepas tengok Khalid al-Walid mai. Salah seorang daripada sahabat yang menjaga keselamatan Rasulullah SAW ialah Umar Al-Khattab. Kalau kita nanti kata, Hamai cari apa? Kan? Hamai cari apa? Macam tu yang dia tanya kepada Khalid al-Walid. Dia kata, aku nak jumpa dengan Muhammad. Simpan pedang dulu, dia kata. Sarung dulu pedang. Kalau tidak, kami tak bagi masuk. Osman bin Talha dengan Amr bin As memang tak buka pedang pun. Tapi dia kata, aku buka pedang ni bukan aku nak bunuh siapa-siapa. Bimbang dalam perjalanan. Madinah zaman Rasulullah dulu dia hutan lah. Tanah dia subur, dia hutan. Takut kalau ada binatang buas untuk aku bunuh. Kata Umar, kami tak izinkan hang jumpa dengan Rasulullah selagi hang tak simpan, selagi hang tak sarung pedang. Dia sarung pedang, dia pergi jumpa dengan Rasulullah atas tujuan yang dia kata dia nak masuk Islam. Dia tengok pada perjanjian Hudaybiyah, dia kata sebenarnya dia nak masuk Islam lama dah. Dalam peperangan Uhud dia nak masuk Islam dah. Waktu Rasulullah dibawa naik ke Jabal Uhud, berlaku satu gegaran yang amat dahsyat di puncak Uhud. Dia kata waktu ni dia kata kami ada di atas Jabal Rumat, Bukit Pemanah. Kata Khalid al-Walid, aku saksikan aku berada di atas Jabal Rumat. Uhud bergegar. Masa tu dia kata aku nampak Rasulullah ditemani oleh Sayyidina Ali, ditemani oleh Sayyidina Osman, kemudian ditemani oleh Sayyidina Umar. Duduk di sana dia kata aku nampak. Dan sahabat-sahabat yang berada di kaki Uhud ni duduk jaga. Jangan bagi musuh naik dekat Rasulullah. Kenapa Uhud bergegar? Terlampau seronok, teruja. Yang naik di atas belakang dia tu siapa? Muhammad. Dia seronok macam budak-budak seronok, dia akan melompat. Uhud ni seolah-olah dia nak lompat. Kerana yang mendaki di belakang dia adalah Muhammad SAW. Dan Rasulullah buat macam mana? Rasulullah tendang dengan tumit kaki dia. Agar Uhud tu tenang. Dia seronok sangat kerana yang naik di atas belakang dia adalah Rasulullah. Rasulullah tendang dengan tumit kaki agar dia tenang. Dan peristiwa ini disaksikan oleh 2 sahabat yang bakal syahid itulah. Dan kata Khalid al-Walid, aku tengok dia kata. Dan aku ketahui serta aku akui. Hang memang utusan Allah. Tapi oleh kerana aku ketua panglima perang, aku tak boleh mengaku ketika tu. Aku tunggu satu ruang yang membolehkan aku yang tua ni nak masuk Islam, tak ada siapa-siapa dah boleh paksa aku. Jadi tunggu terainya perjanjian Hudaybiyah. Tu yang dia boleh mai tu. Bila dia mai,
Mak ayah tak boleh paksa dah, mai ambil pun tak payah balik dah. Kalau dia tak mau balik. Jadi itu yang dia mai tu. Dia mai dia kata aku bawa Amr bin As. Dan aku bawa lagi Utsman bin Talhah. Dan Amr bin As itu di antara sahabat yang wafat syahid semasa di dalam peperangan Jamal. Nah, syahid dalam peperangan Jamal. Jadi bila dia Islam, dia tanya kepada Rasulullah, Allah Ta'ala ampun tak dia, dosamu diampunkan pada keseluruhannya. Dia kata, aku berjanji pada hari ini, bahawa sesungguhnya akulah yang akan menjadi pembantumu, wahai Muhammad. Ni ayat ni Allah Ta'ala turun cerita pasal dia. Nah, bila di mana dia dah menerima keislaman, ambillah dia, nah, terimalah dia, kamu akan dapati mereka akan jadi sahabat, boleh buat jadi pembantu. Tapi kalau mereka masih lagi musyrik, juala tatakhidu, jangan sekali-sekali ambil jadi kawan, jadi pembantu, nah. Tak seorang pun yang boleh. Kemudian Allah Taala sebut lagi, nah, ayat yang ke hilang dah 90 kan, no? 90 terkalih sikit. Angin sikit je pun tak tahu dah cari. Bukan sesak jauh pun. Oh, Allahu Akbar. Lemahnya hamba ni. Illal ladhina yasiluna ila qawmin bainakum wa bainahum mithaq. Yang tu kan, oh? Sambungan sikit lagi daripada ayat tu. Dia kata, dan jikalau Allah menghendaki nescaya dia menangkan mereka atas kamu, lalu mereka perangi kamu. Ni kalau Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala bagi orang kafir ni boleh menang. Nah, dalam peperangan apa yang Islam hampir-hampir kalah? Khandaq. Khandaq ni Islam hampir-hampir kalah. Pasal kafir ramai sangat. Ayat ni masih lagi cerita pasal peperangan Khandaq ni. Orang kafir 10,000. Nak lawan dengan Islam 3,000. Lepas tu Abdullah bin Ubay bin Salul ni tarik pula 2,000. 3,000 dia tarik 2,000, tinggal 1,000. 1,000 yang nak duduk di kubu, nak lawan dengan 10,000. Bermakna satu ni sebuah 10. Satu kena lawan dengan 10. Jenuh. Sebulan berlaku peperangan, berlaku kebuluran di bumi Madinah. Tak boleh keluar kerja. Duk tunggu di perbatasan. Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kata Allah, kalau kami kehendaki, kami boleh bagi orang-orang musyrikin ni menang. Tapi kami tak mau. Sebab kemenangan itu ada pada Allah. Sebab tu dia kata, walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum fa in i'tazalukum falam yuqatilu. Dan dia kata, iaitu mereka tidak memerangi kamu dan mereka tawarkan kepada kamu perdamaian, maka tidaklah Allah mengadakan satu jalan buat kamu ke atas mereka tu. Okey, habis perang Khandaq, kan depa kalah, orang kafir kalah dengan sebab angin puting beliung, ribut pasir yang begitu kuat, terbang habis kemah-kemah depa. Begitu juga bekalan punya banyak, 10,000 bawa bekalan. Nah, terkambuh dengan pasir. Kemudian harta-harta rampasan yang dapat paling banyak. Depa balik pergi. Bila depa balik, depa kata dengan Muhammad ni tak boleh lawan, depa kata. Nah, walaupun kami dengar cerita ada 1,000 je, kita ni ada 3,000 orang, tak boleh lawan dengan Muhammad ni. Ada 10,000. Kami duduk, depa duk bajet lah. 1 orang Muslim, 10 orang musyrik. Dah tentu menang. Tapi pemanah paling tepat di kalangan para sahabat Nabi SAW. Nabi ni dia ada panglima-panglima yang hebat. Yang pemanah tepat ni duduk punya jauh. Bahkan kata Abu Sufyan yang menyaksikan peperangan Khandaq ni, dia kata, depa satu anak panah ni boleh bunuh 2-3 musuh. Nah, depa tembus menembus. Dia tembuskan ni, ditembuskan ni. Macam mana kita nak menang? Nah, kemudian tunggu siang tak siang, tunggu siang tak siang. Rupa-rupanya ribut pasir tu menghitamkan suasana siang. Tunggu siang tak siang. Nak nampak apa? Kuda pun terbang. Last sekali, balik.
balik. Dengan Muhammad ni tak boleh lawan dia pun kata. Nah, dia ada sihir. Kata pula seorang lagi, dia bukan sihir saja. Dia juga penyair. Ah. Dia baca je syair, terus kawan-kawan dia mangkit berperang. Dia bukan baca syair. Dia baca Al-Quran. Dia pun kata sihir dan penyair. Dia pun tuduh Rasulullah sampai tahap tu. Nah. Last sekali dia kata kena buat perjanjian. Perjanjian gencatan senjata. Tu dalam peperangan Khandaq berlaku gencatan senjata selama 10 tahun. Mana dalam masa 10 tahun kita jangan berperang. Lepas Khandaq ni tak berperang. Nah, tapi orang kafir dia tak boleh tahan. 2 tahun saja. Dia pun berkelilah. Lepas ni Rasulullah angkat pedang semula. Satajiduna akharina yuridu an ya'manukum wa ya'manu qaumahum. Kullama rudu. Yang ni banyak lagi. Jadi insyaAllah kita akan sambung minggu depan insyaAllah. Nah, ayat yang ke-91 akan kamu dapati pula beberapa orang yang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Masih lagi dalam suasana peperangan. Ini nak cerita tentang peperangan yang menghadapi kedamaian disertai oleh sahabat-sahabat kecintaan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya dengan rendah hatinya menjemput minggu ni saya ada buat kenduri bubur Ashura. Siapa yang berkelapangan, siapa yang berkelapangan, saya nak jemputlah surau. Tepi bendang tu lah, surau tepi bendang tu hadir bersama-sama, tak mau pergi gotong royong, pergi makan kenduri pun tak apa, dengan apa yang ada kita makanlah. Lauk-lauk kampung sahaja, Jadi kenduri ni kenduri kita bersama, bukan kenduri saya seorang. Tapi saya berbesar hati, setiap jamuan yang kita bagi Allah Ta'ala tak kira sepinggan nasi. Allah Ta'ala kira setiap butir nasi yang disuap. Dia tak kira sepinggan, dia kira butir. Butiran nasi, Jadi dengan rendah hati saya menjemput seluruh jemaah yang berada di dalam surau dan juga berada di alam maya untuk sama-sama hadir. Kalau kata tak boleh bergotong royong, pergilah makan kenduri, Ada rezeki kita bawa baliklah seorang sebungkus bubur Ashura insya-Allah. Tapi saya tak pandai buat yang beku tu, Tak pandai buat macam bengkang tu. Saya buat yang cayang tu. Bukan saya yang buat, saya ambil nama je. Orang lain yang buat, selebihnya nama. Orang tanya, Ustazah tak buat bubur ke? Padahal Ustazah tak reti pun, Orang lain yang buat, Ustazah ambil nama je. Hari Ahad 4 hari bulan. Gotong royong hari Sabtu. Gotong royong hari Sabtu. Kenduri tu hari Ahad. Jemputlah, dijemput. Siapa-siapa yang berkelapangan, yang tak balik kampung, yang anak pinak tak kacau, Kadang-kadang bila cuti ni anak pinak balik main ke rumah. Mak tu kami nak balik, dia ada saja aktiviti dia, kita meraihkan ahli keluarga kita adalah lebih baik daripada kita meraihkan orang lain. Dan di kesempatan ni kita semua sedia maklum kita telah kehilangan seorang sahabat, seorang teman, seorang ibu yang kita panggil dengan panggilan mama, dengan panggilan mama. Terasa kehilangan beliau, yang mana keberadaan dia di dalam ukhuwah muslimah boleh diceritakan oleh setiap orang yang kenal dia. Di antaranya layanan dia, bicara dia, sentuhan dia, dan limpahan kasih sayang dia memang menyentuh hati kan. Dan masih terngiang-ngiang di antara tempat dia suka duduk di depan ni. Bila saya
saya bagi kuliah, dia nanti suka menyampuk. Di hujung-hujung telinga saya akan dengar suara dia. Saya akan dengar suara dia. Dan akhir-akhir ni dia diuji dengan hilang penglihatan. Allah kelamkan pandangan dia. Dalam kelam pandangan tu, dia masih lagi gigih untuk belajar, untuk berkuliah. Di antara doa yang dia amalkan, yang dia selalu was dekat saya, sebab dia tak nampak nak tulis, dia akan berbicara melalui voice. Dan dia kata, pahala apakah Ustazah yang boleh Mama dapat agar Mama mati di dalam syahid? Kita kan perempuan, kita tak berperang pun fisabilillah. Dan saya bagi kepada dia doa yang dikongsi daripada Syekh Zainal Asri, yang dikatakan sesiapa yang beramal dengan doa tu, maka mati dia seperti mati syahid kalau dia mati dalam tempoh ni. Allahumma rzuqna bit taubah. Ya Allah, rezekikanlah kami untuk bertaubat. Rezekikanlah kami untuk bertaubat. Mohon kepada Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kita untuk bertaubat. Kita ni kalau Allah Ta'ala tak bagi rezeki untuk bertaubat, tak rasa pun nak bertaubat. Mulut mungkin boleh istighfar. Tapi hati tak sampai. Mulut aja ada istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hati tak sampai. Bila mana hati baru sampai? Saat kita mengucap keampunan pada Allah, mengalir air mata. Baru hati sampai. Kalau ada istighfar sahaja di mulut, bimbang hati tak sampai. Ini istighfar di mulut je. Minta maaf di mulut, bukan daripada hati. Dan di antara yang kata-kata yang meninggalkan kesan dalam hati saya, tadi tu dia minta orang nak mati dalam syahid fisabilillah. Dan boleh kita katakan dengan penuh kebaikan dia mati mudah-mudahan di jalan Allah. Sebab saya rasa dia kata dia ada kitab yang kita belajar hari-hari, tapi dia tak nampak dah kitab tu untuk dia rujuk. Dia hanya boleh mendengar tapi tak boleh melihat. Dia wakafkan kepada salah seorang sahabat-sahabat ukhuwah kita. Ada yang dia wakafkan. Sesiapa yang menerima wakaf tu, alhamdulillah, selagi kita guna kitab tu, itulah pahala yang akan sampai kepada dia. Apa yang boleh kita jadikan kenangan hari ini, mudah-mudahan dia dah tak ada dah. Tetapi kehadiran dia masih Allah kira. Sampai bila? Sampai tutup kuliah kita. Sampai tutup. Sampai kuliah Ustazah Hasiah dah tak ada dah. Itu dikatakan kehadiran masih dikira walaupun kita telah tiada. Ini dipanggil amal jariah. Mudah-mudahan kita yang berada di dalam mana-mana kuliah, bukan kuliah Ustazah Hasiah saja, mana-mana kuliah, mana-mana tempat pengajian, istiqamahlah. Agar kehadiran kita terus dicatat oleh malaikat raqib. Padahal kita dah pun mati. Terus dicatat kehadirannya. Pasal apa? Pahala jariah tu akan terus mengalir hingga tutup kelas kita. Wallahualam, mudah-mudahan cita-cita kita dan matlamat kita adalah syahid fisabilillah. Memang kita tak berpeluang nak berperang di jalan Allah, tapi kita sekarang sedang berperang dengan nafsu yang bermaharajalillah. Wallahu a'lamu bisawab. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم taqabbal ya karim. Esok insyaAllah nah, surau Jalan Tengah nah. Kita kembali berkuliah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Kak Radia. Semua selamat-selamat. Terima kasih Sabar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Merdeka. Selamat Hari Merdeka. Baik, rohani semua. Assalamualaikum.